Spekulasi dan persoalan mengenai kes pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak akhirnya terjawab petang tadi. Hukuman penjara 12 tahun ke atas beliau dipendekkan kepada 6 tahun, manakala denda 210 juta ringgit dikurangkan kepada 50 juta ringgit. And Malaysia's jailed former Prime Minister Najib Razak is thinking of applying for a full royal pardon, less than a week after the Pardons Board halved his jail sentence to 6 years. Datuk Seri Najib Tun Razak, but every right The Yang Di-Pertuan Agong was thinking of a full pardon. Reasons were, what the grounds were. Okay. yang perlu dibayar selepas Pengampunan diraja atau Royal Pardon menarik perhatian umum awal tahun ini apabila memutuskan memberikan pengurangan hukuman ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dikala rakyat sedang menantikan transisi takhta pemerintahan Malaysia, spekulasi bertebaran satu mesyuarat lembaga pengampunan diraja dipengerusikan Yang Di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang antara lain agendanya membincangkan status hukuman penjara Najib semakin bertiup kencang. Difahamkan ia merupakan mesyuarat rasmi terakhir Al-Sultan Abdullah sebelum pemerintahan baginda berakhir dan kembali sebagai Sultan Pahang. Pada 2 Februari 2024, spekulasi berkaitan akhirnya terjawab apabila lembaga berkenaan dalam satu kenyataan mengumumkan Najib mendapat pengurangan hukuman dan bukannya pengampunan penuh seperti dipohon. Najib yang dijatuhi hukuman penjara 12 tahun mendapat pengurangan separuh iaitu 6 tahun, manakala denda daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Sekiranya denda tidak dibayar, tempoh penjara bagi Najib ditambah selama setahun, di mana tarikh pembebasan adalah pada 23 Ogos 2029. Seperti dijangka, keputusan lembaga pengampunan menimbulkan reaksi yang pelbagai dalam kalangan masyarakat. Malah tidak kurang yang mendakwa wujud campur tangan kerajaan dalam menentukan untung nasib bekas Presiden UMNO itu. Selain itu, muncul juga desakan agar lembaga pengampunan memberikan justifikasi keputusan mereka yang sekurang-kurangnya dikatakan mungkin dapat meredakan kemarahan rakyat yang mahukan Najib menerima hukuman setimpal di atas kesalahan dilakukan. Kuasa pengampunan yang tersurat dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri atau Perlembagaan Negeri ini berkait dengan amalan Royal Prerogative of Mercy atau prerogatif belas kasihan diraja. Ia diwarisi sejak zaman berzaman oleh institusi beraja negara kita. Kuasa pengampunan bukan kuasa untuk menilai semula keputusan mahkamah, apatah lagi digunakan untuk kepuasan politik maupun kepentingan peribadi. Boleh dikatakan pengampunan ialah satu proses belas kasihan atau ihsan kepada pemohon dan bukan semata-mata proses keadilan jenayah. Pakar Perlembagaan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz dalam tulisan beliau merumuskan pengampunan tidak diberikan sebagai satu keistimewaan kepada seseorang yang pernah menjadi pemimpin utama negara atau apa-apa keistimewaan lain. Pengampunan satu-satunya cara boleh membebaskan diri seseorang apabila sudah menggunakan proses keadilan di mahkamah sepenuhnya. Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan meletakkan syarat bahawa kuasa pengampunan hendaklah dijalankan mengikut nasihat Lembaga Pengampunan. Ahli bagi lembaga yang ditubuhkan bagi setiap negeri ini terdiri daripada Peguam Negara Persekutuan, Ketua Menteri Negeri dan tidak lebih daripada 3 orang anggota lain yang dilantik oleh Raja atau Yang Di-Pertuan Negeri. Sementara bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ahli-ahlinya terdiri daripada Yang Di-Pertuan Agong sebagai pengerusi, Peguam Negara Persekutuan, Menteri yang bertanggungjawab bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan tidak lebih daripada 3 orang anggota lain yang dilantik oleh Yang Di-Pertuan Agong. Mengikut Fasal Kurungan 8 Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Lembaga Pengampunan hendaklah bermesyuarat dengan dipengerusikan oleh Yang Di-Pertuan Agong. Fasal Kurungan 9 Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pula memperuntukkan sebelum membuat apa jua keputusan, Lembaga Pengampunan hendaklah menimbang apa-apa pendapat bertulis yang dikemukakan oleh Peguam Negara.
Maksudnya, kuasa pengampunan itu bukanlah dilakukan secara bersendirian oleh Yang di-Pertuan Agong. Ia dilakukan atas nasihat lembaga pengampunan yang perlu bermesyuarat terlebih dahulu. Menurut Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Sementara bagi kes yang berlaku di luar wilayah Persekutuan, Raja atau Yang di-Pertuan Negeri sesuatu negeri berkuasa di atas perkara yang sama. Secara ringkasnya, bagi kes bekas Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak, Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos 2022 mengekalkan sabitan dan hukuman terhadapnya, termasuk denda RM210 juta dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan mengumumkan bahawa Najib diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya dengan potensi dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Pengampunan sewajarnya diberikan apabila pesalah telah menjalani hukuman yang setimpal, menginsafi kesalahannya dan berkelakuan sangat baik sepanjang menjalani hukuman. Dalam konteks undang-undang dan amalan di negara ini, selepas menggunakan sepenuhnya ruang mengikut pentadbiran keadilan, iaitu mahkamah, seseorang berhak membuat permohonan pengampunan atau dalam istilah undang-undang, petisyen kepada Yang di-Pertuan Agong. Setiap pesalah atau banduan yang sedang menjalani hukuman mempunyai hak untuk memfailkan permohonan bagi mendapatkan pengampunan. Mereka boleh mengemukakan petisyen pengampunan serta-merta selepas disabitkan dan boleh mengemukakan permohonan semula setiap 3 tahun dengan petisyen seterusnya setiap 2 tahun. Ia akan dinilai oleh lembaga pengampunan secara profesional tanpa sebarang prejudis. Peraturan penjara membenarkan permohonan dibuat oleh mana-mana pesalah atau banduan tanpa mengira status individu tersebut. Pemberian pengampunan kepada banduan bukanlah sesuatu yang baharu di negara ini. Mengikut statistik Kementerian Dalam Negeri, seramai 198 orang banduan di Malaysia telah diberikan pengampunan dari tahun 2009 sehingga September 2022. Semestinya, pengampunan ini bukan bersifat eksklusif dan diberikan kepada individu atau kes berprofil tinggi sahaja, sebaliknya kepada pesalah biasa juga. Walau bagaimanapun, apabila ia melibatkan individu berpengaruh, hal berkaitan Royal Pardon menarik perhatian umum. Berikut antara kes mahkamah yang pernah mengemparkan negara dan mendapat pengampunan penuh. Pada 6 Mac 1983, Mokhtar yang merupakan bekas Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didapati bersalah atas tuduhan membunuh Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan Muhammad Taha Talib pada 14 April 1982. Walau bagaimanapun, hukuman ke atas Mokhtar ditukar menjadi penjara seumur hidup pada tahun 1984. Mokhtar sempat menjalani hukuman penjara selama 8 tahun sebelum dibebaskan pada 10 Julai 1991 selepas menerima pengampunan diraja. Umum mengetahui Anwar yang kini Perdana Menteri Malaysia telah melalui ranjau penuh liku dalam kehidupan bergelar seorang politikus, termasuk meringkuk di penjara sebanyak 2 kali. Dikenali sebagai kes liwat 2, Mahkamah Persekutuan pada 2015 mengekalkan hukuman penjara 5 tahun ke atas Anwar selepas didapati bersalah meliwat bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Pada 2018, Anwar yang ketika itu Ketua Umum Pakatan Harapan mendapat pengampunan penuh tanpa syarat oleh Yang di-Pertuan Agong selepas gabungan itu menang besar pada pilihan raya umum ke-14. Pada tahun 2000,
negara digemparkan dengan eksiden pertempuran antara pasukan keselamatan negara dan sekumpulan individu yang menggelarkan diri sebagai Al-Maunah. Mereka mencuri senjata dan ribuan peluru dari kem Regimen Askar Wataniah di Grig, Perak. Gerakan operasi khas OP Subuh menggempur kubu kumpulan militan ini dan berjaya menumpaskan ketua kumpulan berkenaan. Kejayaan ini membuatkan kesemua 27 anggota kumpulan berkenaan menyerah diri. Ahmad, bukan nama sebenar, merupakan salah seorang ahli kumpulan yang dijatuhi hukuman penjara sepanjang hayat di bawah Seksyen 121 Kanun Keseksaan kerana melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Ahmad antara 13 bekas ahli kumpulan Al-Maunah yang dibebaskan awal susulan pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 sempena Hari Kebangsaan ke-63. Sementara itu, keluarga bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melahirkan rasa kecewa terhadap keputusan Lembaga Pengampunan yang tidak memberi pengampunan penuh dan membebaskan bekas ahli Parlimen Pekan itu serta-merta. Undang-undang berkaitan pengampunan di negara ini berkait rapat dengan kuasa prerogatif atau budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, keputusan oleh Lembaga Pengampunan yang dipengerusikan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah meringankan atau mengurangkan hukuman untuk Najib telah menjadi perbincangan awam. Hal ini bahkan menjadi sesuatu yang perlu diperjelaskan apabila pelbagai latar masyarakat cuba menghuraikan berkaitan kuasa dan fungsi Yang di-Pertuan Agong serta Lembaga Pengampunan. Adalah untuk kita dapat kepastian, ya, sebab ada pandangan yang berbeza tentang perkara ini yang datang daripada pakar undang-undang sendiri. Bagi ucapan balik semula, jelaskan kepada perwakilan-perwakilan UMNO 3,000 orang ini kenapa kita terdapat pembelaan sepatutnya untuk Datuk Seri Najib. With the greatest of respect, pardon is the sole prerogative of the Yang di-Pertuan Agong. He can listen, in fact he should listen to advice, opinion and so on, but he doesn't take vote. Saya fikir elok kita hormati keputusan yang dibuat oleh Lembaga Pengampunan. Di sebalik pelbagai pendapat, hujah dan dakwaan yang dilontarkan, sama ada naratifnya untuk menyokong, tidak berpuas hati atau mahu mengambil untung daripada setiap kelompok, hal yang melibatkan sistem keadilan dan kepercayaan rakyat tidak harus dipandang enteng. Setiap persidangan Lembaga Pengampunan dijalankan secara rahsia, termasuk siapakah anggotanya, di mana dan bila ia diadakan. Senarai nama pesalah yang membuat rayuan juga tidak didedahkan kerana dikawal oleh Akta Rahsia Rasmi 1972. Meletakkan kepercayaan kepada Lembaga Pengampunan Diraja yang diketuai oleh pemimpin tertinggi negara di samping menghormati kerahsiaan maklumat yang diamanahkan adalah menjadi suatu kewajipan kepada pihak yang dipertanggungjawabkan dan seluruh rakyat Malaysia. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua dalam menilai sesuatu perkara dalam konteks perundangan negara dalam skop yang lebih luas. Terima kasih kerana menonton.